Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pelajar, pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Khamis 1 Ramadan 1444 bersamaan dengan 23 hari bulan 3 2023, bermulalah Ramadan untuk tahun ini di Malaysia dan juga di Mekah. Di kita sama tahun ini, Mekah dengan Malaysia sama. Negeri-negeri lain tu kita kira kecil tu, kita ambil hak besar ya. Jadi alhamdulillah dengan kedatangan Ramadan al-Mubarak, tajuk yang kita terima ni pula tajuk Al-Muzammil. Tajuk Allah SWT suruh banyak berdiri malam baca Al-Quran. Jadi ayat ni kebetulan motivasi besar supaya kita para jemaah sekalian tidak lari tengah jalan. Ibadat kita tarawih ni alhamdulillah 20 rakaat. Mana kita tamat pukul 10, 20, 10 setengah. Maknanya kita berdiri sunat lebih kurang 1 jam lebih. Allah berasa lama dah? La. Nabi berdiri hatta qadamahu, bengkok kaki. Kita ni tak dia bengkok kaki. Sejai bangun. Itu pun banyak lagi surau-surau, masjid-masjid hok ambil pendek lagi. Kita kata tak apalah, yang penting buat, jangan tak buat. Yang ada semangat hemah, ada lagi sampai pukul 11 malam 20 rakaat. Kita kata hani'an lahum, tahniahlah kepada orang yang boleh berdiri malam lebih lama, lebih panjang, untuk persiapan kita akan tidur lama seorang diri dalam kubur. Allahu Akbar. Mari kita sambung ayat kita, ayat 5 surah Az-Zumar, surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita akan baca ayat 5 sehingga ayat 9. Ayat ini menunjukkan tugas berat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi akan terima setelah menerima wahyu yang pertama. Akan datang tugas yang lebih berat, iaitu menerima Al-Quran, melaksanakan undang-undang Quran di atas dunia ini untuk mencari keredaan Tuhan. Tengok ayat 5 sehingga ayat 9. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allahu Akbar. Tengok kembali kepada tafsir ayat. Ayat 5. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila.
Segialah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadat yang berat kepada hawa nafsu. Kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Para pelajar sekalian, tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini, wajhun nazmi, susunan dia cantik. Allah SWT dalam ayat yang lepas telah perintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdiri solat malam. Innama amartuka bi salatil lail, Muhammad, aku perintahkan kau berdiri solat malam litazawud, untuk cah bateri, kuatkan semangat, kuatkan, kentalkan jiwa. Lish? Lianna sanulqi alaika qawlan saqila, engkau akan menerima tugasan perkataan yang berat. Jadi mesti engkau buat persiapan diri untuk menerima kata-kata yang berat itu. Maka di antara persiapan yang mesti dibuat iaitulah salatul lail, solat malam. Jadi jumlah ini fal jumlatu kal illati. Jumlah ini nak bagi tahu kenapa kena bangun malam, kenapa kena berdiri malam, separuh, 1/3, 2/3, sebab kamu akan menerima tanggungjawab yang besar, iaitulah tugasan yang berat. Jadi kita nak terima tugas yang berat ni, kita kena terima, kena ada latihan. Latihan dulu. Tengok orang nak pergi naik bukit, nak pergi mendaki bukit pun, berapa dia punya latihan, stamina. Stamina apa ya? Stamina. Kita nak jadi pendakwah, kita ada stamina. Stamina kita apa? Qiyamul lail, kena bangun malam. Jadi Allah Ta'ala sebut ayat ini, inna sanunzilu alaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi baru terima wahyu. Terima wahyu, Iqra. Kemudian ada kata mari surah Nun, ada kata surah ni dulu, ada kata Mudaththir. Yang pentingnya tak jauh, tak banyak lagi ayat turun. Beberapa ayat baru turun, maka Allah kata inna sanulqi alaika qawlan thaqila ya Muhammad, kata sallallahu alaihi wasallam, kami akan turun ke atasmu Qur'anan saqilan. Quran ini berat. Apa dia berat ni? Macam mana kita nak tahu Quran tu berat? Banyak sebab berat dia tu. Dia kata dalam Quran ada takalif, ada undang-undang, peraturan yang kamu kena buat, mesti kena buat. Tak buat berdosa. Bahasa dia, lafaz dia yang cantik, penuh dengan makna-makna yang begitu indah, dan kedudukan yang tinggi, berat dalam timbangan. Orang kafir tak mampu nak menolak Al-Quran ataupun condemn Al-Quran. Yang duk condemn Al-Quran ni anak-anak Melayu, anak-anak orang Islam yang terpengaruh dengan kafir. Mereka yang menjadi lidah syaitan, penjambung kepada orang-orang kafir yang tak berani condemn Al-Quran. Baik, mari kita ambil pandangan apa makna thaqila. Tanda pelajar. Banyak kata-kata ulama ni panjang, tapi saya nak ambil satu ringkasan. Qala Ibnu Juzai dia kata apa? Ukhtulifa fi wasfihi bis-thiqal. Ulama berbeza pandangan apa makna sifat Al-Quran itu berat. Berat. Kamu akan terima perkataan yang berat. Apa maksud? Tanda ni anak. Ala khamsati aqwal, ada 5 pandangan. Ahaduha, yang pertama, dinamakan Quran itu berat sebab apabila turunnya wahyu kepada Nabi SAW, Nabi nak terima Quran itu berat. Setara mana berat? Tengok ni. Nabi bila terima Quran pada hari sejuk, dingin, berpeluh di dahi dia. Maknanya berat nak terima Quran. Jibril datang tu berat.
Wa kana qad kana yaskulu jismuhu alaihi salatu wasallam bidzalik. Jadi berat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terima wahyu. Kalau Nabi duduk atas unta duduk. Dia tengah berjalan dengan unta, Jibril mari. Unta duduk. Tak mampu nak berjalan. Satu hari Zaid bin Sabit duduk tepi Nabi. Pohon dia tindih dengan pohon Nabi. Ini Allah nak dedah rahsia saqilah ni, berat ni. Tindih. Zaid kata, ketika Nabi duduk terima wahyu, aku nak tarik pohon, takut terganggu. Biar Allah dia kata ka'an antarudda fakhid, seolah-olah macam nak tercabut pohon aku ni. Tindih terberat. Subhanallah. Itu berat fizikal. Mana berat secara fizikal? Iaitulah ketika turunnya Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud saqilah, yang kedua, berat ke atas orang kafir untuk nak lawan Quran. Tak mampu. Kafir tersandar, kata orang. Terduduk. Istilah budak-budak sekarang ni. Terduduk kafir, tak boleh nak lawan. Bila dengar Quran, mereka kalah. Yang ketiga, annahu saqilun fil mizan, berat dalam timbangan amalan. Ini siapa nak memberatkan timbangan amalan dia, apa buat? Baca Quran. Orang duk sebar dalam TikTok, dalam video bacaan yang tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia baca ni 1000 kali. Kita kata, ya akhi, saudara, ustaz, pak lebay, nak sebar ke masyarakat pun carilah dulu. Cari maklumat yang biar jelas. Kalau hadis, tengok dia punya takhrij hadis tu ada, hadis tidak. Ni duk sebar benda-benda yang tak ada pun, tak jumpa cari pun dalam apa ni, dalam kitab hadis pun tak ada. Dalam kitab-kitab yang muktabarnya tidak ada, kita duk sebar. Jadi penipu kita atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Jadi nak memberatkan timbangan amalan dengan apa? Dengan Quran. Yang ketiga, yang keempat, al-kalamun lahu waznun wa rujhanun. Ucapan, bahasa Al-Quran itu tersusun, teratur. Jadi ahli-ahli bahasa tak boleh nak lawan dia. Itu dia panggil berat. Yang kelima, berat juga Al-Quran ini tentang undang-undang yang terkandung dalamnya. Solat kena solat, puasa, zakat, undang-undang hudud, orang mencuri potong tangan, orang berzina kena sebat ataupun kena potong tangan, kena rejam. Jadi ada undang-undang riba haram, rasuah haram. Jadi banyak undang-undang dia, takalif dia yang berat, awamir wan nawahi. Jadi inilah kata siapa? Ibnu Juzai telah meringkaskan daripada riwayat-riwayat yang disebut oleh para pentafsir yang terdahulu. Cukuplah kita pun ambil setakat tu. Kalau kita nak kutip semua, 2 muka dalam kitab saya ni menyebut tentang aqwal ulama tentang masalah saqila. Tapi dia balik pada 5 perkara tadilah. Alhamdulillah, selesai kita. Tengok ayat 6. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaan. Ini kita nak, kenapa? Apa rahsia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri malam? Jadi dalam wat'an ada 2 qiraat. Satu dia baca wita'a, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wita'a, ay ashaddu muwafaqatan, lebih mudah untuk tembus ke dalam hati dan jiwa kita. Jiwa kita. Itu kalau baca waw baris bawah, wita'a. Kalau kita baca seperti yang kita baca sekarang, qiraat Hafs, asyaddu wata'a, ta mati, waw baris atas, makna dia asyaddu mukabadatan, kena kuat lawan nafsu baru boleh bangun. Kalau tidak, tewas kita. Itu dia panggil wata'a
wat'an wita'an. Dua bacaan. Maka apa maksud dia? Maksud ayat ni macam mana? Ai inna sa'atil lail, waktu malam setelah bangun daripada tidur, dia panggil bangun tahajud, asqalu 'alal musalli, lebih berat kepada orang yang nak solat, lebih susah daripada solat siang hari. Sebab malam ni waktu tidur, waktu rehat, waktu sejuk berselimut. Jadi bila kita boleh bangun, maknanya kitalah orang yang gagah, handal, kuat jiwa, boleh bangun, kuat. Dan wa aswabu qira'atan, bacaan pun tidak terganggu sebab tak ada orang, senyap je kita baca seorang. Wa sukunil aswa, suara-suara lain hingga bangga tak ada. Jadi itu dia kata wa aqwamu ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Maknanya solat malam itu lebih susah dan lebih tenang untuk bacaan. Maka di sini para ulama mengatakan bangun selepas daripada tidur tahajud itu kita peruntukkan untuk solat, untuk baca Quran, untuk tadabbur Quran. Tak seduk mikir benda lain. Sebab itulah saya kata ada jemaah kita duk main Zoom, macam-macam munajat tu nak kita kata tak payahlah. Cukuplah kita dengan Allah Azza wa Jalla pada waktu yang sangat berharga, lebih-lebih lagi 1/3 di akhir malam, waktu Nida'ur Rahman. Allah Ta'ala berfirman pada waktu itu, siapa di kalangan kamu yang minta ampun, aku ampunkan. Siapa yang kamu bertaubat pada saat ini, aku terima taubat. Hal Allah. Kita bangun, jangan ambil peluang. Tuan-tuan para pelajar bangun sahur ni, jangan lupa 2 rakaat tahajud. Kalau belum witir lagi, kita witir. Kalau tidak, rugi. Bangun kerana nak makan saja, Allahu Akbar. Makan, tahajud. Ini peluang. Waktu lain tak bangun dah, waktu Ramadan tak bangun pula. Kita kata subhanallah. Betapa beratnya jiwa kita dikekang oleh nafsu dan diganggu oleh syaitan. Kata syaitan tak ada dah bulan Ramadan, dia di awal lagi. Belum dia cuti ni, dia dah apa ni? Dah buat persiapan. Ayat 7. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam, kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya. Jadi siang hari kita banyak kerja, pergi sana sini cari rezeki, cari kerja, berdakwah, pergi berjabat, pergi ke laut cari ikan, pergi ke bukit cari hutan, cari rotan, contohnya kita kata. Banyak kerja. Malam peruntukkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Mari zaman kita ni jalat alihimus syaitan. Syaitan mari zaman kita hari ni, dia tukar channel pula. Apa dia? Malam waktu makan, la ilaha illallah. Kedai-kedai makan sampai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tak tidur, duk ngak-ngak situ. Waktu orang habis subuh keroh. Tak apa. Salah kau ustaz cari rezeki malam. Saya tak kata salah. Cuma kita kata sudah bertukar. Orang-orang soleh waktu malam bangun beribadat, kita bangun duduk besar perut. Allahu Akbar. Pukul 3 pagi duduk ngak-ngak lagi. Tak malu ke Tuhan? Waktu itulah Allah Ta'ala duduk tak berfirman, hal min mustaghfir. Ada siapa minta ampun? Hal minta ibin, ada seorang bertaubat? Nak kata apa kita? Allahu Akbar. Tengok ni. Munasabatul ayah 5 qablaha lamma bayyana Allah subhanahu. Allah Ta'ala sebut di awal surah sapahuna, iaitu semua perkara yang membawa kebaikan kepada kita, dengan tahajudnya, dengan apa? Persiapan diri. Wa azhara malit tahajudi. Allah Ta'ala nyatakan betapa besarnya pahala ataupun kesan daripada tahajud, bangun. Maka seolah-olah dia kata apa? Allah kata apa? Wazib ali, jaga tahajud supaya kamu mencapai hasil yang besar
dalam kehidupan kamu di dunia dan juga kehidupan kamu di akhirat. Aku dah beri kepada kamu siang untuk mencari rezeki, menyelesaikan tugas-tugasan, malam tutup pintu-pintu keduniaan, kita berinteraksi, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok Tuhan kata innalaka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fin nahar sa'atan minal waqti, luas waktu, faraghan tawilan, boleh kamu nak pergi sana pergi sini, cari hajat, cari rezeki, qada hajat, ziarah orang, apa saja yang kita nak buat kerja, fatafarraq, dan ambillah malam untuk bertahajud, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini, terbalik. Siang hari kerja, malam makan. Setengah kedar tu siang hari tidur, malam jaga. Allah. Ada setengah-setengah negara kafir tapi lebih teliti daripada kita. Anak pergi ke melawat ke China gitu. Guide kata kita cepat, kena cepat ni. Solat isya jamak takdim, jamak takhir. Les. Kita makan tutup awal, pukul 9 tutup. Laju. Kita kata pelik pula, negara umat Islam pukul 9 baru nak buka. Negara kafir pukul 9 tutup. Dia tak ada tahajud apa buat dia tu. Dia nak klik tidur ya. Payahlah nak ubah ni. Tak nak ubah ni kerajaan pun tak berani nak kuasai dah. Baiklah. Ayat 8. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus malam dan siang, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulak-bulak tumpuan. Ai wazkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sebutlah wahai Muhammad nama Tuhanmu setiap waktu. Wa qata ilaihi, dan potonglah segala perkara yang boleh melekakan kita, melarakan kita, menghanyutkan kita daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, daripada ibadat kepada Allah, daripada berdoa kepada Allah, kita potong semua tu. Jadi kata di ulama, semua jenis zikir itu digalakkan. Macam kita ni, zikir pagi petang contohnya kita baca kata baca zikir pagi petang ni, nak baca jangan tak baca. Zikir pagi petang kita baca. Zikir pergerakan, mana zikir pergerakan? Kita baca dalam kitab kita ni Perisai Muslim, sudah ada zikir pergerakan daripada bangun tidur sampai ke tidur pula. Allahu Akbar, bahagianya dia daripada bangun tidur sampai ke tidur. Dalam kitab Perisai Muslim, kecil pun tak apa, tapi lengkap. Dia ni seolah-olah macam ringkasan kepada kitab Al-Azkar An-Nawawi rahimahullahu taala. Azkar Nawawi kita baca. Ada ulama kata ud'u bi asma'ihil husna. Kita seru nama Allah Taala dengan nama-nama yang indah. Kita panggil. Yang pentingnya pagi, petang, siang, malam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa beza kita ni, risalah kita ni dengan kitab Al-Ma'surat yang masyhur kan, Al-Ma'surat. Saya kata tak ada beza. Semua riwayat-riwayat yang sahih dalam Ma'surat tu kita ambil. Riwayat yang lemah, yang tidak termasuk dalam bacaan Nabi atau bacaan sahabat, kita tidak ambil. Sebab apa? Sebab kita prihatin, cakna kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sibuk. Kalau yang panjang dia tak baca, kita ambil yang pendek yang sahih. Kalau istiqamah dengan ni pun, Allahu Akbar, barakallahu fiik. Allah Ta'ala berkatilah umur kita insya-Allah. Kemudian di akhir risalah tu kita letak lagi zikir selepas solat. Kenapa pula tu? Sebab ana tengok macam-macam zikir yang dilaungkan oleh pak-pak imam kita. Kalau pak imam tu suara dia bagus, Allah Ta'ala beri suara dia bagus, dia berlagu lepas maya.
dengan Al-Fatihahnya kuat. Kita kata imam, suara yang bagus dibaca dalam solat, bukan selepas solat, yang kadang-kadang mengganggu orang lain nak zikir, ataupun orang sedang masbuk solat. Kan? Maka kita didik pelajar-pelajar kita ni supaya faham sunnah Nabi SAW zikir lepas solat perlahan, bukannya kuat-kuat, bukan melau dengan mikrofon. Karena itu tidak ada dalam riwayat Nabi kita. Oh, dia kata ada tu, lepas solat Nabi kita bertakbir, sahabat-sahabat dengar. Kita kata dia bukan dengan mikrofon, masing-masing ya takbir sekejap, lepas tu zikir. Ingat ni, tujuan kita tulis ni nak kemuka kepada masyarakat supaya kita sentiasa berzikir dengan zikir yang maksur, yang diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tuhan kata ayat ni, wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal maknanya kita putuskan hubungan dengan makhluk-makhluk, kita tumpukan kepada Allah dalam zikir kita, dalam ibadat kita. Jangan duk minta benda-benda yang pelik-pelik. Tabattal makna ikhlas. Ikhlaskan permohonan kamu kepada Allah. Putuskan ibadat kita tu daripada nak tunjuk ke orang, daripada terikat dengan orang. La, kita ibadat kerana apa? Kerana Allah. Ini penting sangat, ibadat kerana Allah. Ni macam-macam orang ajar zikir ni. Kalau kamu nak zikir ni, aku ijazahkan kamu tapi syarat. Nak berzikir kena bayang muka tok guru dia. Kita kata subhanallah. Tak pernah Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau kamu nak berzikir kena ingat muka aku. Kalau ingat muka Nabi tak apalah cantik. Muka orang hak kita suruh ingat tu comel ke tidak. Jadi tak ada pun dalam sunnah benda yang diajar itu. Kita mengatakan tak usah duk pelik-pelik lah. Ni duk ajar zikir penarik rezeki pula. 787 lah, 78 ada belakang 853. Kita kata semua tu ma anzalallahu biha min sultan. Jangan duk mereka-reka ibadat lah tuan-tuan dan puan-puan. Mengaji baik-baik. Ambil hak Nabi ajar. Tak usahlah kita pula nak mengajar orang. Lebih-lebih lagi pula buat video di depan Kaabah tu kat naik semangat lah belakangnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Maka dalam surah tanda, dalam suratul Ahzab ayat 41-42 Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyaklah menyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Maknanya 24 jam kita kena bertasbih. Baik, ayat yang terakhir pelajar. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka jadikanlah Allah penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Tengok ni, apakah munasabah ayat ini? Munasabah ayat ini, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW supaya berzikir, kemudian putuskan ibadat kita tu daripada makhluk, maknanya kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla mata-mata. Zakar sabab, Allah Ta'ala sebut sebab dianya, sebab Allah ni pemilik timur dan barat. Ingat tak dalam siri yang lepas ana dah sebut tentang ada ayat dia kata masyriqaini wal maghribaini, dua masyriq, dua maghrib. Ada kalanya dia sebut masyariqa wal magharib, timur dan barat. Tapi dalam ayat ni dia sebut satu je, Rabbul masyriqi wal maghrib. Jadi para ulama kata ta'ammul, perhatikan kenapa ada perbezaan-perbezaan ini. Kalau sebut mufrad, itu menunjukkan kepada arah. Tuhan pemilik, pengatur di sebelah timur, di sebelah barat. Kalau tasniah kenapa pula? Ja'a al-musanna dia panggil. Al-masyriqaini wal maghribaini. Kenapa? Alhamdulillah kita dah jawab dalam siri yang lepas.
Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang lalu. Alhamdulillah. Baik. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji melainkan Dia. Fattakhizhu waqila, maka jadilah Allah Ta'ala itu sebagai wakil, sebagai pelindung, sebagai penjaga kita. Itulah tanggungjawab dan tugasan kita yang dapat kita belajar daripada ayat 5 sehingga ayat 9. Sekarang kita berpindah kepada perbincangan tentang faedah. Tengok anak faedah. Faedah yang pertama daripada ayat yang kita baca ni. Faedah yang pertama, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan campakkan, turunkan ke atasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran yang berat. Sanuhi ilaika Qur'anan. Kami akan wahyukan pada kamu Quran. Kata di ulama tadabbur, kana jumlatul Quran, waktu turun ayat ni Quran baru sikit baru Iqra surah, 2 surah atau 3 surah saja, surah Makki itu. Maka Allah kata persiapkan diri, bersiap siaga, stamina kena kuat. Lish inna sanulqi, aku akan bawa lagi, aku akan turun lagi 6,000 ayat lagi lebih yang kamu akan terima lepas pada ni berat. Jadi itu dipanggil, ayat ini menunjukkan permulaan turunnya ayat surah ini. Dicerita daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah. Imam Malik kata apa? Man su'ila an mas'alatin. Siapa dia tanya, orang tanya hukum. Dengar ni pelajar-pelajar. Ni banyak orang duk nanya kita ni. Orang tanya hukum. Dia kata, Imam Malik kata, sebelum mu jawab, mu tengok dulu syurga, tengok neraka. Jawab aku ni boleh pergi ke syurga ke tidak? Atau boleh mengundang ke neraka. Mana kalau kita ada ilmu, kita jawab, tak apalah, insya-Allah boleh syurga. Tapi kalau soalan tahu tak ada ilmu, mu jawab juga neraka awak. Itu maksud Imam Malik. Pernah orang tanya Imam Malik beberapa masalah, dia kata la adri, aku tak tahu. Imam Malik Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, dia kata la adri, aku tak tahu. Orang bertanya, Syekh, Imam, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, ala soalan simple je, soalan yang basic je ni. Apa imam besar tak boleh jawab? Faghadiba, Imam Malik marah. Dia kata laisa fil ilmi syai'un khafif. Benda yang terlibat dengan ilmu halal haram ni tak ada benda yang ringan, tak ada. Mu dengar ke tidak Allah Taala berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan wahyu yang berat ke atas kamu. Kata Nabi, kata Allah Taala, fal ilmu kulluhu thaqil. Semua ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang halal, tentang haram ini berat. Wa khassatan, lebih-lebih lagi kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang ilmu yang kamu ajar, yang kamu sebarkan. Allahu Akbar. Ini kita dengar hak ni rasa lembek lutut. Nak cakap pun takut dah. Takut atau tidak? Tak takut macam mana? Imam Malik pun tak berani. Kita pula lebih berani pada Malik. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Baik, faedah yang kedua daripada ayat ini, ayat yang sama lagi. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Maknanya malam tu lebih berat untuk bangun ibadat. Fihi irsyadun ila ma yuqabilu hadha thiqal. Maka bila kita tahu kita akan terima tugasan yang berat, nak menjadi pendakwah, nak jadi pengajar, murabbi, jadi kita juga kena buat persiapan yang rapi, iaitulah banyak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam, lebih-lebih lagi waktu malam, sebab waktu malam tu susah nak bangun. Orang yang boleh bangun bermakna orang tu kuat jiwa dia. Allahu Akbar. Orang yang boleh bangun, orang yang kuat. Allahumma ja'alna
minal qaimin. Ya Allah, jadikan kami ni orang-orang yang berani, kuat bangun pada waktu malam. Sebab apa? Sebab orang yang malam ni, orang yang boleh bangun, orang yang terkuat. Ada seorang ulama tulis nama dia Ibnu Ijlan dengan ain. Ibnu Ijlan rahimahullahu taala, dia kata apa? Quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan jiwa orang mukmin duduk dalam hati. Kekuatan jiwa orang mukmin duduk dalam hati. Ada orang tua boleh berpuasa sunat pada musim panas. Bertongkak jalan ke masjid. Berdiri dengan tongkak nak tanya qiyamul lail. Ramai je orang muda boleh gatih basikal 50 kilo, nak menapak ke masjid 50 langkah tak sampai. Macam mana kita kata? Boleh diet nak jaga body supaya comel, tak boleh nak berpuasa sunat kerana Allah Azza wa Jalla. Boleh berjaga malam, kedai 24 jam tak tutup makan, tapi tak boleh nak berdiri malam untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya kita sekarang. Bahaya ke tidak? Sangat bahaya. Yang ketiga, inna nasyi'atal laili ashaddu wat'a. Allah kata berdiri malam itu susah, tapi lebih tenang untuk mentadabbur Quran. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kelebihan solat malam, solat sunat berbanding dengan solat siang. Kan? Jadi siapa dia bangun malam bertahajud, baca Quran, tadabbur, lebih besar pahalanya, lebih banyak kebaikan untuk jiwanya. Kita kata itulah yang kuat. Jadi siapa dia nak faham Al-Quran, nak menjiwai Al-Quran, elok dibaca waktu malam, tadabbur malam. Itu dipanggil waktu apa tu? Waktu tenang, waktu orang tak kacau kita, insya-Allah. Faedah yang keempat, kita ambil ringkas-ringkas ini. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Siang kamu punya waktu yang panjang. Jadi fi hadhil ayat tambihun ala naumil qailah. Ayat ini kata ulama tadabbur, elok kita tidur qailulah. Tidur siang sekejap. Untuk apa? Untuk nak berdiri malam. Untuk berdiri malam atau untuk menuntut ilmu. Jadi anak nak bagi tahu kepada para pelajar, ramai di kalangan para ulama menyatakan pengalaman mereka tidur qailulah ni. Qailulah ni dia ada dua. Yang afdal betul kita tidur belum zuhur. Maknanya dekat nak zuhur 10 minit, 15 minit tu tidur sekejap. Kalau tak sempat tidur je tengah hari lepas zuhur ke. Yang penting belum asar, lepas asar kita tak tidur. Biar ada. Sebab seolah-olah macam kita cah bateri untuk nak berdiri malam. Sama ada kita berdiri belajar, study sampai setengah malam ataupun kita bangun di akhir malam. Ini di antara dia panggil qailulah. Dikatakan qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidurlah kamu siang sekejap kerana syaitan tak tidur. Kita lawan syaitan. Dengan tidur pun kita lawan syaitan lagi. Apalagi dengan benda lain. Apalagi dengan benda lain. Baik. Allah kata apa? Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Taala sebut. Fata ya'muru bi dzikri ismihi. Allah Taala sebut nama dia. Ada kata Tuhan kata bertasbih. Wazkur rabbaka fi nafsik. Jadi ada kalanya kita berzikir, berfikir dengan hati. Jadi zikir itu ada dua. Wazkurisma rabbika. Sebut nama Allah. Ini zikir dengan lidah. Wazkur rabbaka fi nafsika. Mu ingat pada Allah Ta'ala dalam jiwa kamu. Ini dia panggil zikrul qalbi. Kita zikir dengan hati. Mana kita mikir tentang Allah, kita mikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu dia panggil zikir. Zikir itu kena ada. Maka dalam ayat ini Tuhan kata wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul maknanya kita putuskan dengan makhluk lain. Kita hanya bermunajat kepada Allah. Tapi dalam sunnah Nabi kita larang tabattul. Itu maksudnya tabattul yang dilarang dalam sunnah itu, iaitulah orang tak mau kahwin. Dia ada kemampuan, dia tak boleh menikah. Sebab apa nak ibadat saja, maka Nabi larang. Hak sini ayat Quran ni wa tabattal di sini dengan makna putuskan.
pergantungan kita dengan makhluk, permintaan kita dengan makhluk, kita hanya minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tak usah duk cari tok ayah tu, tak ayah ni, cari kubur tu, kubur ni. Cukuplah kita bermunajat, memohon keampunan Allah Azza wa Jalla. Tamatlah para pelajar ayat yang kita nak tadabbur pagi ni. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan yang diberkati ini, kita semua diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadat sebanyaknya dan sebaiknya. InsyaAllah, solatlah kita, solat jemaah di masjid, jangan lupa, jangan lari. Baca Quran, tak boleh baca malam, baca siang. Kalau boleh tambahkan malam lagi cantik, cubalah, usahalah. Ini peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita tak tahu lagi tahun depan jumpa Ramadan atau tidak, maka kita ambillah peluang yang besar ini. Semoga kita berbahagia. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 10 sehingga ayat 14. 10 sehingga ayat 14. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.